Dan bersedia di talian saya kira ialah Datuk Seri Irmo Hizam Ibrahim. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk Seri, ini pastinya berita yang mengejutkan Datuk Seri sendiri dan juga seluruh warga UiTM, seluruh rakyat Malaysia kerana mengenangkan kembali, menyingkap kembali jasa dan pengorbanan Tun Arsyad Ayub dalam membina jenama UiTM itu yang merupakan arkitek penting di sebalik penubuhan UiTM. Jadi Datuk Seri Irmo Hizam mungkin boleh kongsikan antara detik-detik manis ataupun apa yang sikap ketokohan paling utama yang ada pada Tun Arsyad Ayub yang wajar dijadikan pedoman ataupun yang wajar dijadikan teladan oleh mungkin anak-anak UiTM dan juga generasi masa kini. Datuk Seri. Terima kasih. Hari ini merupakan hari convocation UiTM. Yang pertama sesi sambut tiga dan sesungguhnya seluruh warga UiTM berdukacita mendengar berita pemergian Tun Arsyad Ayub, seorang legenda yang meninggalkan legasi dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan pengurusan serta amat berjasa dalam pembentukan Institut Teknologi Mara ITM dan kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara UiTM. Saya juga mempunyai pengalaman terutama sekali dengan beliau dengan Allahyarham apabila saya juga merupakan salah seorang alumni sarjana pengurusan perniagaan MBA daripada Arsyad Ayub Graduate Business School AAGBS UiTM, di samping dilantik menjadi duta Arsyad Ayub Graduate Business School UiTM. Pengalaman yang pernah saya dengan Allahyarham apabila mendengarkan bahawa Allahyarham merupakan lambang kecemerlangan, dedikasi dan seorang yang sangat gemar mencabar batas dan limitasi diri. Serta Allahyarham banyak memberi dan membuka peluang kepada ramai anak muda khususnya Melayu dan Bumi-Putra untuk keluar daripada zon selesa. Dan Allahyarham sentiasa menyedarkan kami semua, khususnya sewaktu saya menuntut di Arsyad Ayub Graduate Business School, supaya menyedarkan kami semua daripada leka. Dan Allahyarham sentiasa ingin melihat generasi baru yang kuat berdaya tahan dan berkembang maju, terutama sekali dalam arus modernisasi. Dan saya sendiri pun sebagai alumni Arsyad Ayub Graduate Business School UiTM amat terutama budi dan berterima kasih atas sumbangan Allahyarham terutama sekali dalam pembangunan anak bangsa melalui pendidikan ini. Baik Datuk Seri, kita tahu antara ketokohan Tun Arsyad Ayub juga beliau sangat dekat dengan pelajar-pelajar UiTM dahulunya dan mungkin Datuk Seri Irmo Hizam sendiri ada momen-momen tertentu yang mungkin atau pesanan yang pernah dikongsikan oleh Tun Arsyad Ayub sendiri, Allahyarham Tun Arsyad Ayub sendiri kepada Datuk Seri, dan mungkin apa antara sifat-sifat yang paling Datuk Seri kenang Allahyarham Tun Arsyad Ayub sebagai seorang tokoh dan juga pemimpin yang hebat. Saya pernah berpengalaman apabila dijemput mendengar syarahan Allahyarham Tun Arsyad Ayub. Ketika itu pada hari pertama orientasi saya mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Arsyad Ayub Graduate Business School, dan beliau memanggil saya ke hadapan untuk menceritakan siapakah diri saya sebenar. Dan beliau menyatakan kepada saya ketika itu, apabila bercakap mengenai soal pendidikan, jangan rasa lemah semangat. Dia minta supaya saya tegas dan maklumkan hala tuju apabila saya tamat, khususnya dalam sarjana pengurusan perniagaan di UiTM, itu Arsyad Ayub Graduate Business School. Yang kedua, bila saya berhadapan dengan Allahyarham sewaktu saya bertemu di UiTM, beliau merupakan seorang yang sangat tegas, berprinsip, berintegriti, dan beliau seringkali tidak suka melihat kita bila bercakap main-main. Kita harus menunjukkan hala tuju, pandangan kita dan membuat research khusus atau kajian apabila ingin berhadapan dalam sesuatu perbincangan dan sebagainya. Dan beliau tak pernah henti memberikan semangat kerana pengalaman beliau sewaktu beliau muda dan juga sehinggalah hari ini. Dalam usia ketika itu bila saya menuntut di Arsyad Ayub Graduate Business School, beliau ketika itu dalam berusia Allahyarham berusia dalam 92 tahun,
beliau memberikan ceramah selama 2 jam lebih, motivasi pendidikan tinggi, khususnya apabila graduan-graduan pertanian menceburkan di dalam bidang usahawanan. Dan beliau tidak pernah putus-putus menerangkan bahawa dalam usaha kita menjalankan sesuatu perniagaan dan usahawanan, soal mendekati kaum-kaum yang lain tidak pernah dilupakan, dan sentiasa bersahabat dan mendengar perkara-perkara baru dan menceburkan bidang-bidang baru untuk berjaya dalam kehidupan. Cabaran inilah yang saya lihat memberikan semangat kepada saya bila saya menjadi pengarah urusan kumpulan World Trade Center Kuala Lumpur pada hari ini. Baik, Datuk Seri, kita tahu juga jasa yang sangat besar diberikan oleh tokoh pendidikan negara Tun Arsyad Ayub ini, dan kita tahu bagaimana beliau cuba untuk membolehkan anak Melayu khususnya dan juga warga-warga UiTM bangkit dan terus bersemangat untuk menimba pendidikan di peringkat yang tertinggi. Jadi bagaimana Datuk Seri sendiri melihat usaha Tun Arsyad Ayub, Allahyarham Tun Arsyad Ayub, memberi impak yang besar kepada kemajuan pendidikan di negara ini khusus buat anak Melayu dan juga graduan-graduan di UiTM sendiri, Datuk Seri? Saya melihat keprihatinan beliau untuk mengubah landscape, khususnya mengeluarkan golongan B40 untuk menjadi seorang profesional melalui pendidikan tinggi, dan lebih-lebih lagi kami sentiasa menganggap Allahyarham Tun Arsyad Ayub ni the father of UiTM, kerana pada hemat saya apabila beliau bertemu dengan kami semua sewaktu saya menuntut di Arsyad Ayub Graduate Business School, kira contohnya beliau menceritakan tentang perik jerih beliau menjadi seorang anak muda untuk berjaya dalam pendidikan, sehinggalah apabila beliau diamanahkan ketika itu oleh Allahyarham Tun Abdul Razak menjadi pengarah RIDA yang pertama, dan sehingga hari ini UiTM wujud sebagai sebuah universiti yang mempunyai jumlah mahasiswa seramai 200,000 orang seluruh negara dan mempunyai kampus lebih daripada 34 buah. Dan saya masih ingat lagi apabila beliau memberikan pandangan untuk mewujudkan sebuah sekolah perniagaan yang dinamakan Arsyad Ayub Graduate Business School. Saya ambil contoh apabila beliau sering menyatakan apabila setelah beliau menghadap Tuanku Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, beliau memberikan gambaran bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Lebih-lebih lagi dalam soal pendidikan dan juga UiTM ini. Jadi dalam soal keharmonian, kestabilan sesebuah institusi masyarakat bilang kaum, soal-soal pendidikan yang berteraskan sejarah, berteraskan cabaran, begitu juga dengan idea-idea baru untuk memastikan kurikulum itu selaras dengan kehendak industri dan juga mengantarabangsakan generasi muda, khususnya golongan Melayu dan Putra ini tidak pernah menjadi satu perkara yang mustahil oleh Allahyarham Tun Arsyad Ayub. Saya masih ingat lagi, saya pernah di ketika itu sewaktu kita menyambut hari jadi Tun Arsyad Ayub di SCCC Mall, kerana Tun Arsyad Ayub juga dalam usia penghujung nyawanya juga, beliau Allahyarham mempunyai kedai khususnya kafe di SCCC Mall Shah Alam. Dan bila saya terserempak dan ketika itu menyambut hari jadi Tun Allahyarham Tun, dia perkara pertama dia sebut, don't forget to read books. Saya masih ingat lagi. Dan ketika itu kami terkejut kerana saya ketika itu kita menyambut hari jadi Allahyarham. Tetapi soal pertama dia tanya mengenai pembacaan buku. Dan ini antara saya lihat apabila peranan Allahyarham Tun Arsyad Ayub ni, dia sering menyatakan bahawa soal pendidikan, soal kestabilan masyarakat, berbilang kaum, institusi raja, begitu juga dengan UiTM tidak boleh dipisahkan. Jadi saya masih ingat lagi apabila 2 kali beliau menyebut tentang hubungan beliau apabila menghadap Tuanku Sultan Selangor dalam usaha untuk memastikan UiTM yang terletak di Shah Alam, negeri Selangor ini harus juga dilibatkan dengan institusi raja
Dan ini juga antara fokus utama bagaimana soal-soal yang berkaitan dengan pembangunan negara, pembangunan pendidikan harus melintasi seluruh had sehinggalah daripada peringkat institusi raja, institusi pendidikan UiTM dan juga di peringkat bagaimana untuk anak-anak muda apabila mereka graduate, mereka harus menjadi entrepreneur ataupun mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi membantu generasi-generasi muda yang seterusnya. Jadi ini saya lihat di samping juga beliau sentiasa Allahyarham sentiasa pengalaman saya sewaktu di UiTM sering menyatakan bahawa kita jangan mudah putus asa. Ini juga kerana pengalaman Allahyarham juga sewaktu beliau muda memenuhi pelbagai cabaran dan hubungan Allahyarham dengan kepimpinan khususnya dalam memastikan bagaimana transformasi UiTM daripada Institut Rida hingga menjadi sebuah universiti yang menjadi kebanggaan khususnya bagi warga UiTM. Alumni-nya mencecah hampir 700,000 orang seluruh Malaysia dan juga dunia, bahkan sehingga dalam usia 90-an beliau datang ke universiti bertemu dengan golongan mahasiswa pensyarah dan ketegasan beliau lah yang antara perkara yang saya tidak boleh lupa kerana bila kita berbicara dengan beliau dia tidak suka kita bercakap perkara-perkara yang remeh-temeh, harus berdasarkan fakta dan juga situasi semasa dan memberikan idea-idea baru serta dia suka memberikan nasihat tentang pengalaman-pengalaman beliau dahulu agar tidak berulang khusus dalam soal-soal yang berkaitan dengan cabaran-cabaran pendidikan tinggi khususnya. Jadi ini juga saya sentiasa mengambil pedoman dan azimat khususnya di segi pengalaman-pengalaman saya apabila bertemu dengan Allahyarham Tun Arsyad dan saya sebentar tadi pun apabila di convocation yang turut dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Baginda Tuan Agong Raja Permaisuri Agong termasuk juga Tuanku Sultan Selangor dan juga Permaisuri Selangor. Saya juga sempat menghadap Tuanku Sultan Selangor dan Tuanku sendiri pun menyatakan perasaan takziah bagaimana Tun Arsyad Ayub itu juga saya lihat bagaimana khususnya dalam memberikan pembangunan pendidikan tinggi khususnya UiTM di kalangan generasi muda yang ada di Malaysia ini. Baik, Datuk Sri sendiri sebagai seorang ahli lembaga pengarah UiTM dan pastinya legasi dan cita-cita Tun Arsyad kini menjadi amanah besar untuk digalas, Datuk Sri. Jadi, bagaimana aspirasi dan niat suci asal Tun Arsyad untuk memberi pendidikan terbaik buat anak Melayu itu perlu digalas dengan sebaik mungkin oleh generasi kepimpinan tertinggi UiTM hari ini, Datuk Sri? Saya fikir kalau kita lihat pengalaman saya sendiri, UiTM harus menjadi universiti terkemuka di peringkat dunia. Begitu juga graduan-graduannya harus keluar menjadi seorang pemain-pemain industri global. Kerana falsafah dan aspirasi UiTM ialah untuk mengeluarkan golongan-golongan B40 menjadi golongan yang boleh M40 dan ini juga saya lihat antara fokus yang UiTM boleh mainkan di samping juga untuk memastikan UiTM menjadi pencetus kepada kestabilan keharmonian khususnya masyarakat Malaysia berbilang kaum, memandangkan UiTM juga mempunyai institusi UiTM di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dan sudah tentu saya lihat ini juga antara harus menjadi intipati yang fokus utama UiTM di samping kurikulum-kurikulum yang berteraskan kehendak industri. Kerana dia sebut sentiasa kita harus mempunyai kurikulum yang memenuhi aspirasi industri dan apabila wujudnya Arsyad Ayub Graduate Business School ataupun sekolah perniagaan Arsyad Ayub yang terletak di Institut Teknologi MARA dan yang saya fikir ini juga antara manifestasi bagaimana roh dan semangat yang beliau ingin terapkan mewujudkan warga masyarakat perdagangan dan perindustrian keusahawanan harus juga menjadi teras dengan adanya pengujudan sekolah perniagaan Tun Arsyad Ayub. Jadi saya fikir yang paling penting untuk generasi muda dan untuk diteruskan, UiTM harus, falsafah UiTM selaras dengan artikel 153 Perlembagaan Negara harus menjadi teras utama
untuk mengeluarkan masyarakat daripada kepompong kemiskinan melalui pendidikan. Begitu juga kerelevanan UiTM, apa yang beliau sering nyatakan, kita harus belajar sentiasa, dan semangat inilah harus diterapkan kepada golongan generasi muda khususnya yang ada di negara kita. Dan institusi yang sebagaimana institusi raja, institusi kesultanan juga antara yang menjadi teras kerana peranan UiTM khusus dalam memastikan institusi-institusi yang ada dalam perlembagaan negara harus terus menjadi benteng dan teras, dan lebih-lebih lagi saya lihat Chancellor UiTM merupakan Yang Tuan Agong, tentunya ianya harus diteruskan, dan saya lihat ini juga merupakan kerangkuman khusus daripada peranan Tun Arsyad dalam bidang soal-soal bidang pendidikan, menembusi segala bentuk ras, agama dan sebagainya. Baik, dan mungkin ada soalan yang terakhir saya nak tanyakan juga kepada Datuk Seri Ilmu Hizam. Itu tadi kita bercakap mengenai bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Barisan Kepimpinan Tertinggi UiTM hari ini dalam menggalas cita-cita dan harapan serta agenda penubuhan ITM di bawah kepimpinan Tun Arsyad Ayub sendiri. Jadi itu di Barisan Kepimpinan. Jadi bagaimana pula Datuk Seri melihat bagaimana graduan UiTM sendiri mampu menggalas aspirasi ini untuk menjadi graduan yang versatile dan hebat dalam berdepani cabaran dunia pekerjaan ketika ini, selaras dengan misi pembentukan ITM yang terdahulu di bawah kepimpinan Tun Arsyad Ayub. Bagaimana mereka nak mendepani cabaran dalam dunia yang penuh dengan, orang kata, dunia tak ada sempadan dan juga penuh dengan cabaran dalam dunia pekerjaan ketika ini, Datuk Seri? Hari ini merupakan convocation yang ke-3, ya, lebih kurang coincide ataupun tarikh yang sama dengan umur Allahyarham Tun Arsyad Ayub. Dan bila saya ingin menjawab soalan ini nyatakan, saya melihat graduan UiTM yang pernah beliau sebut, ya, khusus dalam syarahan ataupun perbincangan tidak rasmi, beliau sentiasa ingin melihat agar warga ataupun graduan UiTM mempunyai pelbagai skill set. Daripada hard skill, soft skill. Maksudnya dalam soal skill set ni, kalau seorang itu menjadi seorang peguam, tidak semestinya dia harus mahir dalam bidang guaman semata-mata, tetapi juga harus mahir dalam bidang perakaunan, ekonomi dan sebagainya. Jadi saya lihat ini juga antara perkara yang boleh digunakan oleh bakal-bakal graduan khususnya di peringkat UiTM. Bagaimana kita boleh menjadikan diri kita versatile, bukan hanya dalam satu bidang semata-mata. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sering menyatakan bahawa graduan pertanian, ya, graduan pertanian tidak semestinya tidak boleh menjadi seorang usahawan. Jadi saya lihat ini mungkin berasaskan pengalaman beliau waktu menjadi graduan pertanian di Universiti Pertanian ketika itu, dan ketika ini Universiti Putra Malaysia. Dan soal food security, ya, yang harus dijokongi oleh mahasiswa-mahasiswi UiTM dalam memastikan mereka menjadi usahawan pertanian moden. Ini juga pernah menjadi, saya lihat, mungkin cabaran kepada warga UiTM khususnya generasi muda, ya, bagaimana kita boleh menepani, ya, dan juga menjadikan kita relevan khususnya dalam memastikan soal penyelesaian ataupun menangani masalah makanan atau food security ini, ya, boleh dilakukan. Dan yang ketiga, soal kepimpinan. Ini juga dia selalu nyatakan leadership is very important. Tak kiralah sama ada generasi muda, pertengahan dan di atas, sama ada mengangkat jawatan atau tidak. Soal leadership ini juga merupakan soal yang perkara yang tidak boleh dimain-mainkan, kerana dia sering menyatakan we have to speak high, khususnya dalam soal pendidikan. Jadi saya lihat tiga perkara ini berdasarkan pengalaman saya menjadikan saya lihat aspirasi, terutama sekali dalam memastikan bahawa graduan-graduan kita boleh jauh lagi meneruskan hasrat dan aspirasi beliau selaras dengan pewujudan UiTM menjadi golongan the captain of industry di peringkat global. Ya, bukan hanya semata-mata di dalam Malaysia, tetapi juga di peringkat dunia. Ini juga dan penguasaan bahasa Inggeris juga saya lihat antara perkara yang menjadi penekanan yang harus dipukuhkan, dan saya lihat ini juga pernah menjadi pengalaman saya apabila beliau memberikan syarahan dan generasi muda turut mendengar, kerana kita kena multilingual
kita kena mempunyai penguasaan yang pelbagai. Ini juga menjadi antara perkara yang pernah menjadi ikutan saya, dan begitu juga harapan kepada khususnya graduan ataupun generasi muda yang akan memasuki UiTM pada masa akan datang, insya-Allah.